Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan ruang masa serta kasihan belas kepada kita untuk sama-sama kita berada pada petang ini bagi kita teruskan lagi pengajian kita daripada kitab Syarah Al-Allamah Al-Hudhudi ala As-Sanusiyah. Kalau tak silapnya kita berhenti pada perkataan musannif wa man i'taqada hudutsal asbab. Situ Ini perbincangan berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan sifat mana ni? Berkaitan dengan perkara mustahil, iaitu Allah tidak satu, lawan bagi wahdaniyah. Lawan bagi wahdaniyah. Boleh okey, sekejap saya cari dia dari sini ni. Kata muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa man i'taqada hudutsal asbab wa annaha la tu'athiru bi tab'iha ولا بقوة جعلها الله فيها وإنما المؤثر هو الله عز وجل ولكن tapi lakin dah situ dah lakin wa innamal mu'athiru huwa Allahu azza wa jalla lakin at-talazuma bainaha wa baina ma qaranaha aqliyun lakinna at-talazuma bainaha wa baina ma qaranaha aqliyun لا يمكن تخلفه فهذا جاهل بحقيقة الحكم العادي وربما جره ذلك إلى الكفر بأن يجحد بعث الأجساد لأنه خلاف المعتاد وكذلك
mu'jizatul anbiya'i alaihimus salatu wassalamu. Okey. Kata pengarang rahimahullah, barang siapa yang mengiktikadkan man i'taqada hudutsal asbab, baharu segala asbab tersebut, asbab kepada berlaku sesuatu. Umpamanya api sebab kepada kebakaran, makanan sebab kepada kenyang, air sebab kepada hilang dahaga, kudrat kita sebab kepada kita boleh berjalan. Siapa yang mengiktikadkan baharu segala asbab itu, dan wa annaha la tu'athiru bi tabi'iha, dan sebab itu tidak dapat memberi kesan dengan tabiat dia. Bukan tabiat sebab itu yang memberi kesan. Wala bi quwwatin ja'alaha Allahu fiha, bukan dengan kekuatan yang Tuhan jadikan kekuatan itu pada sebab tadi. Bukan sebab Tuhan letak kekuatan pada sebab tersebut yang menyebabkan berlaku perkara, sesuatu perbuatan, satu perkara itu. Wa innama al-mu'athiru huwa Allahu azza wa jalla, tetapi yang memberi kesan ialah Allah Ta'ala juga. Jadi sampai di sini akidah tu salim, i'tikad itu betul, tak ada apa-apa masalah. Sampai di ayat itulah mana asbab itu baharu, dia tidak qadim. Asbab itu tidak memberi kesan secara tabiatnya atau secara ilah maklum, dan tidak memberi kesan dengan kekuatan yang Tuhan jadikan padanya. Bukan kekuatan itu yang menyebabkan berlaku, tetapi pelaku yang hakiki, yang memberi kesan secara hakiki ya Allah Ta'ala juga. Tu tak ada masalah itu. Cuma lakinna at-talazuma bainaha wa bainama qaranaha aqliyun, namun talazum antara asbab dan apa yang menyertainya itu talazum akli, berlaziman yang akli. Apa maksud berlaziman yang akli? Perkara yang takkan berlaku menyalahi sama sekali. Talazum ni berlaziman. Berlaziman ni ikat antara sebab dengan musabab. Sebab wama qaranaha, dan yang menyertai sebab tu, iaitu musabab lah. Kalau kita kata api sebab kebakaran itu, kebakaran tu ma qarana, apa yang menyertai api tadi. Berlaziman antara api dan kebakaran itu, antara sebab dan musabab itu berlaziman akli. Dengan apa maksud berlaziman akli, talazum akli? Maksudnya dia tak boleh menyalahi sama sekali. Maknanya bila ada api mesti terbakar, bila makan mesti kenyang. Ada makan pasti ada kenyang, ada api pasti ada kebakaran. Jadi talazum itu akli, maknanya tak boleh berlaku sebaliknya. Tapi yang menyebabkan berlaku Tuhan juga. Ni bukan asbab tu. Cumanya Tuhan mesti kena buat gini berlaku, ada sebab mesti ada musabab. Talazum tu akli, walaupun berlaku kebakaran itu Tuhan buat. Nampak jadi beza sikit dengan sebelum ini. Maka tetapi dia mengiktikadkan berlaku talazum antara asbab dan apa yang mengiringi asbab tersebut. Berlaku talazum itu akli, la yumkinu takhallufuhu. Ini dia nak tafsir bagi talazum akli itu. Tidak mungkin menyalahinya sama sekali. Jadi orang ni macam mana? Jawab bagi man i'taqada, jawabnya
Fahadza jahilun. Orang yang i'tiqad macam ni, orang ini jahil. Orang ini tak tahu ni. Tidak tahu bi haqiqati hukmil adi. Hakikat hukum adat dia tak erti. Nampak? Jadi jaga-jagalah kita daripada tergolong di kalangan orang yang jahil ini. Kalau kita buat contohnya, kita nak buat kajian tak? Kita nak istiqra', kita nak buat kajian soal selidik. Kita tanyalah pelajar Uniza atau pelajar FKI atau penduduk setempat, kalau gini-gini mesti ke tak? Boleh menyalahi ke tak boleh menyalahi? Kita tahu lah. Makna selama ini apa yang mereka i'tiqadkan tu betul atau tidak betul dengan hukum akal. Contoh kata, kalau ada api mesti terbakar lah. Boleh tak ada api tak terbakar? Tak boleh dia kata. Tak boleh terima akal sama sekali, mustahil. Penting tu awal perbahasan hukum akal, hukum adat itu dan hukum syarak, mesti kita kena beza betul-betul. Cara macam mana? Perbanyakkan kita soal jawab ataupun kita ulang kaji mudarasah dengan sama-sama kawan kita. Cuba awak datangkan contoh perkaitan satu perkara dengan satu perkara. Adakah dia termasuk hukum akal ataupun dia termasuk hukum adat biasa je? Baru kita nak latih bagaimana akal kita boleh mengenal dan mengecam suatu itu hukum akal ke hukum adat. Supaya lepas ini mari apa-apa soalan kita tak perlu berhajat kepada pemikiran dan tak perlu berhajat kepada penelitian yang lama. Mari je soalan, kita boleh jawab dah. Ini hukumnya hukum adat je. Ada. Orang Allah Ta'ala nak masukkan orang beriman dalam neraka, boleh ke tak? Boleh je. Sebab kita tahu bahawa perbuatan Tuhan tu harus. Tak perlu kita fikir panjang. Orang orang buat kebajikan, Tuhan beri dosa, boleh ke tak? Maknanya kalau orang yang tak tahu ilmu akidah dengan cara pengajian yang betul, dia akan fikir pelik lah. Mungkin dia akan merenung ataupun berfikir sekejap, takkan Tuhan nak beri dosa kepada orang buat kebaikan. Orang semayang tiba-tiba boleh dosa. Dia semayang betul, bukan semayang salah. Orang buat pahala kebajikan tiba-tiba boleh dosa. Dia kata mustahil. Tengok. Mustahil dia tu mustahil akal ke macam mana? Kenapa dia boleh bawa ungkapkan mustahil tu? Yang mana bila sebut mustahil tu kita segera faham mustahil pada akal lah. Kenapa? Kerana tidak faham perbezaan antara hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Jadi latihan kita mendatangkan contoh-contoh daripada beberapa perkara berkaitan antara satu perkara dan kita cuba letak kategori itu, dia melatih akal kita untuk faham perkara-perkara lain tanpa perlu berfikir panjang. Ada? Macam orang exercise. Orang exercise buat senaman dia exercise otak dia dah jadi biasa untuk angkat benda yang berat, untuk buat kerja berat. Maka bagi dia mengangkat 50 kilogram seming tu biasa. Sebab apa? Sebab otak dia telah dilatih hari-hari dengan mengangkat benda berat. 50 kilo seming tu senang je. Cuba kita angkat 50 kilo seming, mepeh je. Tak, faham mepeh? Mepeh maknanya tak ada nyawa. Akak tu pun boleh akak. Kena minta tolong orang. Sebab apa? Sebab bagi kita tidak biasa latih otak kita, muscle kita dengan perkara-perkara demikian. Maka akal manusia pun sama. Dengan latihan, dia akan dapat faham cepat perkara. Dengan kita melatih akal kita perkara-perkara al-aqliyat, akal kita senang untuk faham dan buat mengeluarkan natijah berkaitan perkara akliyah tanpa perlu berfikir panjang. Awak perlu mengalami peringkat-peringkat belajar dulu kan. Contoh senang ialah matematik. Matematik ni subjek akli.
Awak buat latih tubi banyak kali. Akhirnya soalan yang mari tu macam senang je, tak payah fikir banyak dah. Sebab apa? Sebab otak awak telah terlatih mengira nombor-nombor yang biasa dan tahu jawapannya. Maka begitulah. Nampak Maka orang yang mengatakan sebab itu tidak beri kesan, Allah Ta'ala yang memberi kesan, tetapi bila berlaku sebab mesti ada musabab. Bila makan ubat mesti baik. Maka orang ini sebenarnya dia jahil hakikat hukum adat. Jahil hakikat hukum adat. Jahil hakikat hukum adat ni tak ada masalah lagi, sebab dia perbahasan. Kalau perbahasan tentang pengkategorian. Tapi bahayanya di mana? I'tikad tu salah lah. I'tikad tu salah. I'tikad tu bukan i'tikad ahli sunnah. Bahayanya mana? Warubbama jarrahu jarra yajuru, menarik akan seseorang oleh demikian itu i'tikad. I'tikad dan salah pada perkara hukum adat dan hukum akal itu boleh membawa dan menarik seseorang itu kepada kekufuran. Itu yang bahayanya. Hak atas tadi kan, hak atas sebelum itulah perbincangan orang yang mengatakan berlaku dengan kekuatan yang Tuhan buat kan. Orang itu fasik kan. Hukum dia fasik. Pada kufur tu ada khilaf kan. Maka apa nama ini? Fasik dan mubtadi'. Tapi hak ni bahayanya dia boleh bawa kepada kufur. Macam mana boleh bawa kepada kufur tu? Bi an yajhada ba'thal ajsad, dengan bahawa orang tadi mungkin akan mengingkari kebangkitan jasad. Dia akan ingkar jasad ini akan dibangkitkan. Sebab apa? Mana bukti dia kata? Mana bukti orang mati hidup balik? Setiap yang mati pasti akan hancur. Macam mana boleh yang mati dan hancur boleh hidup balik? Tak ada bukti. Nampak? Jadi dia nakkan bukti. Dia kerana apa? Kerana sesuatu yang berlaku pada alam ini, pada dia hukum itu hukum akli. Bila hujan pasti turun air dan akan tumbuh pokok. Bagi dia melihat banyak kali berulang perkara tersebut, sehingga mereka meletakkan bahawa berlaku talazum antara turun hujan dan tumbuhnya pokok. Ini golongan-golongan ini, golongan-golongan yang kita kata materialistik, atau lihat kepada zahirul hayati dunia, ataupun orang yang hanya melihat kepada perkara yang zahir daripada urusan ini. Jadi perkara sedemikian ini mereka perlu kepada bukti. Selagi mana tak ada bukti, mereka tak percaya. Ini juga penyakit ataupun masalah yang berlaku kepada sebahagian ahli falsafah ataupun ahli sains yang tidak beriman, ataupun mungkin beriman tetapi mereka ambil sisi pandangan barat berkaitan pengisbatan satu perkara. Nak mengisbatkan satu perkara mesti ada pembuktian. Bukti mesti dapat dilihat oleh panca indera yang 5. Kalau tidak dapat dilihat kita tak boleh mengatakan dia betul. Maka bawa kepada mana? Boleh jadi dia akan menafikan ba'thal ajsadi, bangkit balik jasad-jasad setelah hancur ni. Kenapa? Li'annahu khilaful mu'tadi, kerana kebangkitan setelah hancurnya jasad ini perkara yang menjadi kebiasaan, menyalahi adat. Akhirnya mengingkari ba'thul ajsad. Kata Nazim yang menyebabkan kufur ahli falsafah, antaranya inilah bi thalathatin kafaral falasafatil ida id ankaruha wa hiya haqqun muthbatah hashrun
ilmun bi juz'iyyin huduthi awalimi hashrin li ajsadin wa kanat mayyitah. 3 perkara yang mana kufur ahli falsafah. Pertamanya ialah menafikan ilmu juz'i Tuhan. Ilmin bi juz'iyyin, Tuhan tak tahu secara detail perkara-perkara itu. Tuhan tahu secara umum saja. Secara detailnya tak tahu kecuali setelah berlaku. Kalau Tuhan tahu tapi Tuhan tak larang, tak halang, maka lemahlah Tuhan. Dia bawa kepada situ. Ini pandangan Qadariyatul Ula, Qadariyah hak mula-mula sekali. Qadariyah awal ni ada sebahagian daripada mereka yang beriktikad dengan, dia panggil mabda'ul bada'. Bada' ni makna perkara berlaku tu, bila berlaku baru Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu ilmu dia tu secara umum je. Secara detail halus tu tak tahu. Manusia sendiri yang kerana manusia ada pilihan, ada kemahuan, dia sendiri pilih. Kalau Tuhan tahu, makna lazimlah tak ada sia-sia pilihan manusia itu. Tidak ada guna pilihan manusia kalau Tuhan tahu dah. Itu cara pemikiran golongan-golongan falsafah ni. Akhirnya mereka menafikan ilmu Allah dengan perkara juz'i. Ilmiyin bi juz'iyyin huduthi awalimi. Yang keduanya baharu alam. Ahli falsafah menjadi kufur kerana mereka menafikan alam ni baharu. Mereka kata alam ni qadim. Alam ni qadim. Apa makna qadim? Sedia. Kemudian sedia itu macam mana? Itu berbezalah. Sedia dengan sedianya Tuhan secara inlah maklum. Makna bila ada Tuhan, adalah makhluk tanpa Tuhan menciptakannya. Jadi alam ni tak ada permulaan. Dan yang hampir-hampir kepada pandangan falsafah ini ialah pandangan Ibn Taymiyah yang mengatakan qadimun naw'i. Qadimun naw' yang menjadi golongan-golongan salafiyah wahabiyah ni pegang lagi. Walaupun sebahagian di kalangan orang-orang yang salafi, antaranya Syekh Albani, tolak benda ni sebab dia tahu benda ni memang tak ada di kalangan salaf yang beriktikad qidamun naw'i. Qidamun naw'i ni beza dengan qadim falsafah sikit. Falsafah mengatakan qadim, alam ini bukan Tuhan buat. Ada sedia sebagaimana ada Tuhan. Pandangan qidamun naw'i, qadim naw'i ni, dia qadimun naw'i hadithul afrad. Apa makna? Setiap daripada ciptaan yang Tuhan buat tu, Tuhan buat. Tetapi Allah Ta'ala, sifat kudratnya telah ada pada Tuhan sejak azali. Maka lazim dari Allah bersifat dengan kudrat, ada yang makdur, ada perkara yang dibuat. Kerana kalau zat yang bersifat dengan kudrat tidak menunjukkan kekuasaan kudratnya, itu perkara yang menunjukkan lemahlah bagi satu zat itu. Maka pasti ada makhluk yang Tuhan cipta. Dan makhluk ini tentu telah ada kerana Allah ada sejak azali. Maka makhluk yang Tuhan cipta itu, sebelum tu ada makhluk yang Tuhan cipta, sebelum tu ada makhluk yang Tuhan cipta, sebelum tu ada makhluk yang tanpa ada kesudahan. Bila Tuhan ada, pasti ada makhluk yang dicipta. Kerana sifat kudrat Tuhan azali, dan sifat kudrat Tuhan pasti ada kesannya. Ada makhluk yang dicipta oleh kudrat Tuhan, maka lazim ada makhluk yang Tuhan cipta. Sebelum tu ada makhluk lain yang Tuhan cipta. Sebelum tu ada makhluk yang Tuhan cipta yang tidak ada permulaan. Jadi ini dipanggil qidamun naw'i. Maknanya makhluk-makhluk itu secara umum dia tu qadim. Kerana apa? Dia tidak ada permulaan. Kerana sebelum dia ada makhluk lain, sebelum dia ada makhluk lain, sebelum dia ada makhluk lain. Ada mula tak? Tak ada mula. Kerana Tuhan azali, Tuhan tak ada mula. Dari segi nau' jenis dia qadim, tapi dari segi satu-satu
Setiap individu makhluk yang Tuhan cipta tu baharulah sebab Allah yang cipta dia. Tuhan cipta dia. Tapi sebelum Tuhan cipta tu ada makhluk lain yang Tuhan cipta. Sebelum tu ada makhluk yang Tuhan cipta. Boleh faham tak? Boleh faham dari sini nak faham. Tapi benda ni ada tak? Benda ni mengarut je. Mana ada makhluk jenis begitu? Tapi pandangan ini pandangan dipegang oleh golongan-golongan Salafi. Dan jumhur ulama Islam menolak pandangan Ibn Taymiyah yang mengatakan qidamun naw'. Dia kata alam ni qadimun naw' hadithul afrad. Ini salah walaupun dia kata kita tak kata qadim kerana setiap daripada makhluk itu Tuhan cipta. Betul lah, setiap daripada individu secara satu-satu tu dia dicipta oleh Tuhan. Tetapi kerana dia tidak ada permulaan itu, kita panggil dia qadimun naw'. Dan ini jelas menyalahi hadis yang sahih yang datang dari dalam Sahih Bukhari dan seumpamanya, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Allah Ta'ala wujud dan tidak ada sesuatu yang ada bersamanya. Menunjukkan awaliyatullah, keawalan Tuhan tu, maksud Allah ini wujud tanpa ada satu makhluk pun dengan dia. Bila kita kata Allah wujud tapi ada makhluk yang Tuhan cipta, makna ada bersama Tuhan makhluk yang dia cipta. Ini jelas menyalahi konteks ayat daripada hadis tadi yang Nabi kata Allah Ta'ala wujud dan tidak ada sesuatu pun bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sisi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, makhluk ini dia ada awal, dia ada permulaan. Alam ni dia ada permulaan dia. Bukti ada permulaan ni apa dia? Apa bukti alam ni ada permulaan? Mana awak tengok? Mana bukti? Apa bukti alam ini yang alam ni ada permulaan? Betul lah sifat, tapi sifat tu boleh jadi berterusan tanpa ada mula. Bukti. Ada bukti alam ni ada permulaan. Ni nak debat orang ni. Macam mana? Apa bukti alam ni tak ada permulaan? Cuba lagi. Siapa boleh jawab? Bukti saintifik ke apa ke? Apa bukti dia? Tak ada orang sains sini. Ajak belaka kawan-kawan mari. Apa bukti alam ni ada permulaan? Tahu? Tak tahu. Alam ini ada umur. Kan ahli sains katakan universe ni kan ada usia dia, ada umur. Jawab dah. Ada jawab betul? Alam ni ada umur. Ahli sains kata alam ni ada umur. Universe ni dia ada usia dia, age. Ada usia dia. Suatu yang ada umur tu makna apa? Umur berapa tahun? Macam mana awak tahu awak 22? Kira macam mana? Lebih berumur. Kira daripada mula ada lah, baru ada umur. Kalau orang tu tak ada awal, boleh ada umur dia? Tak ada awal, boleh ada umur? Tak boleh. Nak ada umur macam mana? Tak ada awal. Dia hanya boleh kita nak tentukan umur bila ada awal. Kita nak tahu tali tu panjang mana, mesti kena kira daripada ujung. Tali tu kita dah tarik lagi, dah habis lagi. Tali daripada atas dia tarik. Panjang mana tali? Boleh kita tahu tak panjang mana? Tak boleh. Sehingga sampai ke punca
Andai kata tali tu tak pernah habis, kita boleh tahu tak macam mana? Tak boleh tahu. Tali tak ada habis. Kita boleh tahu tak ukuran ni? Tak boleh tahu. Umur sesuatu dapat dikira bila ada mula. Kalau tak ada mula, maka tak boleh tahulah umur. Ahli sains dengan fakta yang begitu kukuh mengatakan alam ni ada usia. Bila ada usia, maknanya ada mula. Bila ada mula, maknanya sebelum tu tak ada. Nampak? Okey. Jadi akan bawa kepada apa? Kepada menafikan kebangkitan. Apa tadi? Ilmin bijuz'iyyin huduthi awalimi hashrin li ajsadin wa kanat mayitah. Antara perkara yang dinafikan oleh ahli falsafah ialah kebangkitan jasad ini setelah mati. Sebab apa? Sebab mereka nak bukti secara fizikal, bukti yang boleh nampak, hisi, bahawa ada orang mati boleh hidup balik. Dan macam mana kita nak buktikan bahawa benda itu berlaku? Andai kata kita ambil cara pemikiran ataupun kaedah mereka lah. Bukti ada tak? Bukti yang kita nampak. Itu tak. Kena minta karamah daripada Allah Ta'ala lah berlaku. Tapi kalau tak berlaku pun buktinya ada. Apa dia? Telah berlaku kepada Nabi Ibrahim, kan? Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim tanya kepada Allah Ta'ala, minta supaya pertunjukkan kepada baginda kaifa tuhyil mauta, bagaimana Allah Ta'ala membangkitkan orang selepas mati. Allah Ta'ala tanya, qala awalam tu'min, kamu tak beriman lagi kah? Sebab Nabi wajib dia kena beriman dengan setiap perkara. Nabi tak beriman lagi ke? Nabi Ibrahim tak. Qala bala, bahkan aku telah beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk menenangkan hati aku. Jadi ilmu yakin Nabi Ibrahim ada dah. Nabi Ibrahim nak tingkatkan daripada ilmu yakin kepada ainul yakin, peringkat yang lebih tinggi. Mana? Daripada yakin yang betul-betul berdasarkan pengetahuan, kerana Allah Ta'ala beritahu akan bangkit, percayalah kita, kerana Allah Ta'ala mustahil dusta. Itu yakin dah, keimanan dah tu. Tapi dia nak naik lagi kepada keimanan yang lebih tinggi, kepada ainul yakin. Dia tengok sendiri macam mana proses kebangkitan selepas daripada mati. Lalu Allah Ta'ala ajarlah, qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Mu ambil 3 ekor burung, 4 ekor burung. 4 ekor burung. Burung yang berbeza, ada kata antaranya gagak, merak, adalah burung-burung yang berbeza. Ambil 4 ekor burung, boleh rujuk dalam kitab tafsir. Ambil 4 ekor burung, kamu sembelih, kamu blender dia. Blender lah zaman ni, zaman dulu tak ada. Fasurhun ni kamu hancurkan. Potong, buat jadi macam daging hancur. Capur pula ke 4 ekor ni. Selepas sembelih, kamu hancurkan dia, capur pula ke 4 ekor, lalu kamu letak pada 4 bukit. 4 bukit. Kemudian seru mereka. Suruh mari. Maka Nabi Ibrahim nampak bagaimana Allah Ta'ala ambil juzuk ni, capur-capur cantum balik, jadi sebalik ekor. Seekor burung. Siap sebagaimana hidup. Dia tengok proses Allah Ta'ala
Cantumkan balik juzuk-juzuk yang berterabur ni dan antara 4 bukit ni kan, capu 4 ekor tadi kan, ni capu sekali. Tuhan catur balik, jadi balik seekor burung yang sempurna. Maka perkara itu dilihat oleh Nabi Ibrahim. Ada dalam Quran dan kita yakin bahawa Quran ni betul. Betul dan wahyu pada Allah. Datangnya secara mutawatir, maka cerita itu cerita mutawatir. Yakin kita dengan berita akhbar secara mutawatir. Nampak? Wa kadzalika mu'jizatul anbiya'i. Mu'jizatul anbiya kadzalika. Mukjizat para nabi pun demikianlah hukumnya. Alaihimus salatu wassalam. Maknanya mereka yang beriktikad dengan iktikad ini, boleh jadi dia akan ingkari mukjizat para nabi. Dia kata mana boleh Nabi Muhammad naik ke langit. Mi'raj itu hanya mi'raj dalam mimpi. Ini ada pandangan dalam pandangan ulama Islam ni, tapi bukan ahli sunnah lah, yang mengatakan bahawa mi'raj Nabi itu bukan mi'raj dengan ruh dan jasad, ruh saja, ataupun dipanggil juga mi'raj ruhi ataupun mi'raj yang berlaku dalam mimpi. Jadinya mereka menafikan tubuh badan Nabi ini keluar daripada bumi, pergi ke langit pertama, kedua sampai ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Sebab apa? Mana boleh badan manusia ni pergi tempat tinggi. Zaman tu tak ada kenderaan. Tak, nak naik ke langit ke mana? Zaman sekarang tak pelik dah. Tapi isu pula. Dia kata mana boleh badan manusia keluar daripada atmosfera bumi, nak ambil oksigen mana? Astronot mesti kena ada tangki oksigen. Nabi keluar tak ada oksigen, mana boleh? Mana boleh nak lepas daripada langit pertama? Bahkan segala planet yang kita nampak ni pun masih langit pertama. Tak? Jadi akhirnya mereka menafikan perkara yang harus pada akal. Mereka kata mustahil. Sebab apa? Mereka tak tahu bahawa itu hanya hukum adat saja. Dan bila berlaku mukjizat ni perkara yang menyalahi adat. Bila menyalahi adat, dia bukan perkara yang mustahil akal, perkara yang akal boleh terima. Adakah mustahil Allah Ta'ala nak menjadikan tubuh satu jasad naik ke langit? Boleh. Malaikat boleh turun naik daripada langit ke bumi. Malaikat makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Allah Ta'ala boleh jadikan tubuh jasad Nabi ni boleh naik ke langit, turun ke langit, boleh. Dah oksigen kat mana? Sebagaimana boleh setengah daripada makhluk Tuhan tak bernafas dengan oksigen, bernafas dengan karbon dioksida, tak bernafas pun ada. Itu asbab saja untuk hidup. Oksigen ni asbab untuk kita hidup, tarik nafas, keluar nafas. Maka Tuhan boleh bagi hidup, kerana yang menghidupkan tu bukan oksigen, yang menghidupkan Allah Ta'ala. Maka bila kita faham hukum akal, kita tidak akan nafikan perkara-perkara mukjizat tersebut. Tapi mereka yang mengiktikadkan talazum antara sebab dan musabab, kemungkinan mereka akan menafikan sebahagian daripada mukjizat Nabi, terutamanya orang-orang yang cenderung kepada pemikiran sains dan juga logik akal yang bergantung kepada bukti empirikal, bukti yang nampak ini. Macam mana Nabi Musa nak belah laut, dekat mana berlaku, banyak benda yang mungkin akan dipersoalkan. Akhirnya menanamkan keraguan ke dalam hati terhadap kisah-kisah yang dicerita dan disebut dalam Quran. Sebab tu dia kata bahaya. Okey. Jelas ni? Ada nak tanya tak? Ada nak Ada nak tanya tak bab ni? Soalan tak ada penting juga kita tajdidkan, baharukan maklumat-maklumat kita berkaitan perkara-perkara sains ni, supaya kita boleh tengok ketinggian ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada ulama Islam, yang mana mereka pada zaman mereka tidak ada lagi kemajuan sains macam sekarang, tapi semata-mata akal mereka telah mengharuskan banyak perkara-perkara yang pada zaman itu pada adatnya tak boleh berlaku,
tapi pada akal hukumnya harus, tapi sekarang ni terbukti benda tu harus berlaku dan berlaku secara betul. Nampak? Jadi kita belajar tentang fakta-fakta penemuan-penemuan baru ni yang berlaku di alam sains, di alam sejagat ini, kita dapat jadikan poin untuk kita lihat keagungan ilmu Islam dan kita kaitkan dengan maklumat yang ada dalam ilmu Islam dengan maklumat sekarang ni. Kita akan nampak bahawa tak bercanggah. Kekuatan akal yang Tuhan beri sehingga dapat membezakan antara hukum akal wajib mustahil harus tu, sampai sekarang ni banyak benda yang mana pada zaman tu orang kata tak boleh berlaku tapi akal mengatakan harus. Kerana ulama membezakan antara harus akal tu dengan mustahil akal dengan wajib akal itu, sekarang berlaku sungguh dah. Boleh berlaku. Pergi pada satu tempat yang jauh dalam masa yang dekat, dalam masa yang singkat. Benda tu boleh saja berlaku. Pada zaman dulu mungkin payah. Sekarang ni masa jarak semakin cepat. Jarak jauh jadi semakin cepat. Okey, habis. Kemudian kata muallif rahimahullah, wa man i'taqada hudutsal asbabi wa annaha la tu'athiru bi tab'iha wa la bi quwwatin ja'alaha Allahu fiha. Siapa yang i'tiqadkan bahawa sekalian asbab dan bahawa asbab itu tidak memberi kesan dengan tabiatnya dan tidak dengan kekuatan yang Tuhan jadikan pada asbab itu, wa ya'taqidu sihhata takhallufi, dan dia i'tiqad sah menyalahi. Antara sebab dan musabab ini boleh berlaku sebab tak ada musabab, atau berlaku musabab tak ada sebab, sah menyalahi. Bi an yujada as-sababul adiyyu. Ini contoh taswir. Bi an yujada, dengan bahawa adanya sebab adat, kal akli wasyurbi, seperti makan dan minum. Itu contoh sebab lah. Wala yujadu wala yujadu asyiba'u, dan tidak didapati kekenyangan. Dengan bahawa adanya sebab seperti makan dan minum, wala yujadu asyiba'u, dan tidak ada kekenyangan, alladhi huwal musabbab, yang mana kenyang itu ialah musabbab. Musabbab ni hasil daripada sebab. Sebab musabbab tu kesan dia. Jadi makan ada tapi kenyang tak ada. Minum ada tapi hilang dahaga tak ada. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Ni pun kita memang jelas-jelas terbukti, kita dapat rasa. Ada hari kita makan, kita tak kenyang. Makan jumlah yang sama tak kenyang. Ada hari kita makan sikit kenyang. Jadi benda itu tidak lazim makan tu kenyang. Wa innamal mu'athiru fil musabbabi, hanya saja yang memberi kesan pada musabbab itu huwallahu ta'ala, ialah Allah Ta'ala. Maka jawab bagi man. Tadi dia kata man kan. Jadi barang siapa yang i'tiqad demikian itu, fahuwal muwahhidu, maka dialah al-muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang ada tauhid, dia ni lah i'tiqad, inilah i'tiqad tauhid yang betul. Muwahhid, dia ini orang yang bertauhid dengan tauhid yang betul. An-naji, yang selamat ia, bifadlillah, selamat daripada apa? Selamat daripada neraka. Selamat
daripada neraka. Bi fadlillah, dengan kekurnia Tuhan lah. Selamat itu minal halaki muta'alliqun binaji. An-naji minal halak, yang selamat daripada kemusnahan. Kemusnahan tu api neraka. Tak? Jadi orang inilah orang yang i'tikadnya betul. Mana hak akhir tadi? Segala sebab itu Allah yang buat. Sebab adi, bukan sebab yang qadim. Makhluk Allah. Kemudiannya dia tidak memberi kesan dengan tabiat dia, ataupun dengan kekuatan yang Tuhan letak tiba-tiba, kekuatan itu yang menjadikan perkara itu. Tidak juga. Bahkan yang memberikan kesan, yang menghasilkan sesuatu itu ialah Allah Ta'ala juga. Dan dia i'tikad bahawa antara sebab dan musabab itu hanya talazum adi, perkaitan adat. Bila kata perkaitan adat, sah untuk menyalahi. Perkaitan tu kita tak nafi. Makan mengenyangkan tu, itu betul perkataan tu. Pada hukum adat, makan mengenyangkan. Tapi pada hukum akal, dia hanya hukum harus. Dia bukan wajib kenyang. Pada hukum adat, perkaitan tu antara nisbah makan. Ada makan, ada kenyang. Ingat balik hukum adat. Rabtu syai'in bi syai'in, mengikat sesuatu dengan sesuatu, wujudan wa adaman, ma'asihati takhallufihi, dengan sah menyalahi. Ada kenyang, ada makan, ada kenyang. Ada ambil ubat, ada sembuh daripada penyakit. Perkaitan antara ubat dan sembuh tu. Jadi perkaitan itu perkaitan adat saja, dengan makna boleh menyalahi. Jangan kita kata kita nafikan hukum adat itu kerana kehidupan ini berlaku atas dasar hukum adat. Tak, satu perkara itu ialah dihukum dengan hukum adat. Kalau kita tak ambil yang ini, hukum adat ini yang Allah Ta'ala sebut sunnatullah ni, wala tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan dapati bagi sunnatullah perubahan. Allah Ta'ala buat satu sistem ni, hukum adat ni kita panggil sunnatullah. Bila orang tu lapar, dia makan. Bukan bila orang tu lapar, dia pergi berlari. Orang tu sihat, ambil ubat. Bukan orang tu sihat, dia ambil racun. Nampak? Bila dahaga, minum air. Bukan bila dahaga, makan sekuk. Makan biskut. Perkaitan antara satu perkara tu Tuhan buat tu sunnatullah itu tujuannya untuk menjadikan kehidupan manusia ni boleh hidup dengan selesa dan tenang. Tuhan jadikan obat ini, tak, obat sakit perut. Obat sakit perut. Obat sakit perut. Apa obat sakit perut? Bila orang sakit perut, orang sakit perut ambil obat sakit perut. Jadi herba ni atau obat ini Allah Ta'ala kaitkan dengan penyakit ini. Manusia kaji. Senang manusia nak kaji. Dan senang doktor nak beri preskripsi. Apa nama? Preskripsi. Betul tak? Beri maklumat obat. Senang doktor nak beri. Kalau Tuhan tak jadikan sunnatullah tu tetap, payahlah. Saya sakit perut doktor, ambil obat ni. Hari ni doktor beri obat sakit perut. Orang lain mari pula esok, doktor tak beri obat sakit perut dah, doktor beri obat sakit jantung. Sebab hari ni berubah dah, khasiat tu duduk ke obat sakit jantung. Pelik kan? Apa kita kata contoh? Hari ni air menghilangkan dahaga. Esok hari menghauskan. Kalau Tuhan tak jadikan sistem tu tetap, payah lah. Esok kita dahaga, kita pergi minum air. Mana minum air jadi kau haus.
semakin haus. Tuhan tak letakkan sistem tu sama. Makan pula jadi hilang dahaga. Kita pun pergi makan. Esok pula dahaga pula. Bila makan tak jadi hilang dahaga pula. Jadi lapar pula. Jadi peliklah. Susah kehidupan manusia. Maka Tuhan tetapkan. Maka boleh berlaku kehidupan manusia dengan selesa, dengan teratur. Obat ni penyakit ni. Obat ni penyakit ni. Obat ni penyakit ni. Itu sunnatullah yang Tuhan tetapkan. Orang lelaki dia sakit lemah tenaga, makanlah tokat ali. Tak? Tiba-tiba Tuhan nak tukar pula. Kacik Fatimah pula. Orang lelaki makan kacik Fatimah pula. Jadi pelikkan pula. Orang puan pula makan tokat ali contohnya. Jadi perkara itu Allah Ta'ala dah tetapkan sistem yang tetap, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kecuali berlaku sebaliknya, itu ada sebab. Allah Ta'ala buat kerana mukjizat. Allah Ta'ala buat kerana beri karamah. Allah Ta'ala buat kerana sebab ma'unah, sebab istidraj, banyak lagi. Tu perkara yang menyalahi adat tu berlaku kadang-kadang tu kerana sebab-sebab tertentu, perkara yang mencari adat. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu an kulli mumkinin. Demikianlah mustahil atas Allah lemah dari segala mungkin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Dia nak tanya. Ada? Ada yang tanya? Ada? Yang tak ada sekadar tu untuk kali ni. InsyaAllah kita bertemu pada kesempatan akan datang. Tapi saya maklum balik minggu depan ada dok sebab kami saya ada program sikit. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.